Baik, Assalamualaikum dan selamat malam kepada penonton kita di luar sana. Pada malam ini seperti biasa kita bawakan kepada anda rancangan Sudut Malaysia Post, dan malam ini kita bersama dengan tokoh politik yang saya rasa tidak asing. Bukan tokoh. Tapi penglibatan politik tu kita ambil kira lah. Alhamdulillah. Biarpun mungkin Datuk Seri agak sunyi sekarang ini, tapi tak apa, saya personally mengiktiraf Datuk Seri sebagai tokoh politik. Boleh Datuk? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Tokoh politik yang kita bawakan pada malam ini, Datuk Seri Supardi Matno. Mungkin di luar sana ada yang mungkin kurang mengenali beliau sebab orangnya yang sentiasa merendah diri dalam politik, kita boleh kata gitulah, Datuk Seri. InsyaAllah. Bekas Ketua Penerangan UMNO tahun 90-an. Pemuda UMNO, sorry. Bekas Ketua Penerangan Pemuda UMNO tahun 90-an, dan kini berperanan sebagai pengerusi perhubungan Majlis Pimpinan Negeri Kelantan. Keadilan. Kiranya Ketua PKR Kelantan lah, senang cakap. Okay. Baik Datuk Seri, selamat datang ke program Sudut Pandang Malaysia. Terima kasih. Kita teruskan dengan kita punya program Datuk Seri. Kalau kita tengok kerajaan pada hari ini, itu Perikatan Nasional yang dibentuk oleh gabungan beberapa parti yang daripada UMNO dan termasuk PAS yang kini menyokong Bersatu. Bagaimana Datuk Seri melihat kerajaan pada hari ini dalam menggerakkan negara pada hari ini? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya ucapkan berbanyak terima kasih lah kepada Malaysia Post yang sudi menemu ramah saya pada malam ini, walaupun dalam masa tempoh yang agak singkat diberi kepada saya. Apabila saya melihat kepada masa depan negara ni, bila soalan tu ditanya kepada saya, pertamanya kalau kita nak melihat masa depan negara ni, yang penting sekali ialah apakah dasar-dasar kerajaan, sebab ianya akan menterjemahkan sesuatu yang akan berlaku pada masa depan ialah perancangan masa kini. Sebab itu dalam sistem negara kita ini, iaitu demokrasi berparlimen dan raja perlembagaan ini, sebuah kerajaan itu diberi mandat selama 5 tahun untuk merancang, melaksanakan dasar-dasar yang akan diterjemahkan 3 atau 4 tahun yang akan datang. Apabila saya mengamati kerajaan yang diambil alih dalam tengah jalan ni, semasa mandat rakyat diberi, diambil alih secara pada saya tidak sah dari segi mandat rakyat, maka kerajaan ini seolah-olah flip-flop. Dia tidak menampakkan satu dasar yang jelas apakah hala tuju negara ni. Kerana itu saya rasa adalah sesuatu yang tidak baik apabila kerajaan ini diambil alih di pertengahan jalan, kerana mandat rakyat itu dikebelakangkan. Jadi pada saya, kalau melihat kepada perjalanan kerajaan Perikatan Nasional hari ini, saya rasa kabur kepada saya untuk masa depan negara ini. Okey, tadi Datuk Seri bercakap tentang polisi, dasar-dasar yang sepatutnya di present kepada publik. Okey, kita tengok, kita patah balik kepada sebelum PRU ke-14. Kalau kita lihat pentadbiran BN ketika itu di bawah Datuk Seri Najib Razak, kita nampak polisi-polisi Datuk Seri Najib Razak berkenaan dengan terutama dalam public transportation, dan sangat clear beberapa projek berkenaan dengan public transportation negara ketika itu seperti MRT, HSR dan sebagainya lah. Dan ketika zaman PH, benda tu dikurangkan, dan contohnya macam HSR ditangguh dan dibatalkan, dan MRT contohnya dipendekkan, dikurangkan. Dan ketika zaman PN pula, kalau kita bercakap pasal dasar, disambung balik pula kekurangan yang dibuat oleh zaman PH. Mungkin Datuk Seri ada pandangan. Dia begini ya, semasa Kerajaan Barisan Nasional 61 tahun memerintah ni,
kita tak boleh nafikan ada dasar-dasar yang baik, tetapi kerana beberapa faktor, iaitu rasuah pemimpin, kerajaan kolotrat, semua ini yang menyebabkan rakyat sudah mula muak. Jadi rakyat melihat bahawa projek itu mungkin tidak sampai ke bawah, iaitu satu projek yang pembaziran berlaku, sedangkan kita ada alternatif lain. Kita ada benda-benda untuk merakyatkan ekonomi, mendemokrasikan ekonomi rakyat, banyak benda-benda lain. Jadi hasil daripada itu, maka rakyat bangun nak menukar kerajaan atas dasar bahawa rakyat sudah muak dengan pemerintahan selama 61 tahun. Walaupun diwar-warkan bahawa Barisan Nasional ini bagus. Memang saya tidak nafikan ada yang bagus, tetapi ada juga yang tidak bagus. Tetapi mungkin rakyat pada waktu itu satu tsunami yang nak merubah kerajaan, iaitu nak membina semula negara ini, hasil daripada kecurangan atau kemungkaran ekonomi dan politik waktu itu. Maka rakyat menolak secara total kerajaan Barisan Nasional. Maka apabila Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan waktu itu cuba mengurangkan pembaziran, cuba mengstrukturkan semula ekonomi, mengstrukturkan pentadbiran negara secara lebih berhemah, lebih baik, dan kita hanya memerintah selama 22 bulan. Of course, kita tak boleh menilai sesuatu macam dasar tadi yang dibuat diterjemahkan dalam masa 22 bulan. Mungkin betul ada yang kita tidak tunai manifesto, tetapi waktunya belum sampai. Kerana mandat ini 5 tahun. Jadi kalau mandat 5 tahun, tunggulah. Kalau let's say kata you tak setuju dengan kerajaan hari pada Pakatan Harapan, tunggu 5 tahun, jangan undi Pakatan Harapan. Dan bila Kerajaan Perikatan Nasional ambil kerajaan ini di pertengahan jalan, maka kita lihat dicuba balik. Era Barisan Nasional ini dicuba dikembalikan dengan pembazirannya, dengan tidak ada semak imbangnya, dengan cerita-cerita negotiate tendernya, banyak benda-benda terutama dalam masa darurat ini. Maka saya yakin kalau ini berterusan, Perikatan Nasional akan kalah dalam pilihan raya kalau melihat kepada sentimen ini. Maknanya jika perkara ini berterusan, Perikatan Nasional akan kalah lah. Pada saya kata Perikatan Nasional akan kalah. So, bagaimana pada pandangan Datuk Seri untuk mengelakkan kekalahan Perikatan Nasional itu? Apa Perikatan Nasional perlu buat pada hari ini bagi tukar balik apa pandangan Datuk Seri tadi? Sebagai pengurusi PKR Kelantan, of course saya mahu Pakatan Harapan yang akan menang. Tetapi nasihat saya kepada Kerajaan Perikatan Nasional ini ialah betulkan kembali, balik kepada rakyat, santuni rakyat semula, supaya orang melihat bahawa kita sebagai kerajaan adalah satu kerajaan yang telus, yang nak menyantuni rakyat, yang nak membelakan rakyat, nak mendemokrasikan ekonomi rakyat, menjadikan negara ini balik kepada zaman suatu ketika dulu yang tersohor di seluruh Asia Tenggara. Kita harimau ekonomi di peringkat Asia. Jadi pada saya Perikatan Nasional kalau mereka tak mampu berbuat sesuatu tindakan yang secara drastik, andai kata pilihan raya berlaku hari ini, saya yakin rakyat akan menolak Perikatan Nasional. Datuk, sebagai pengerusi, seperti Datuk Seri kata, ialah sebagai pengerusi PKR Kelantan kan, dan PKR yang selalu membentangkan idea-idea demokrasi sebelum ini daripada dulu ketika di awal penubuhannya dan sehingga hari ini banyak mempromosikan berkaitan dengan demokrasi. Bagaimana Datuk Seri lihat demokrasi pada hari ini, terutamanya ketika kita berhadapan dalam suasana PKP dan darurat yang digunakan oleh kerajaan hari ini? Apabila saya berada dalam Parti Keadilan,
satu perkara yang saya nampak ialah perjuangan parti ini adalah cukup substan. Perjuangan mereka konsisten daripada dulu sampai sekarang, iaitu agenda reformasi. Reformasi ini bukan hanya dari segi reformasi politik. Keadilan bukan hanya keadilan politik, tetapi keadilan semua. Keadilan kepada rakyat, keadilan sosial. Sebagai contoh, kita memperjuangkan soal reformasi di mana kita meletakkan rahmatan lil alamin, iaitu kita menjadikan rakyat di negara Malaysia ini sebagai sama sahaja dan tidak terkecuali dalam soal memberi kebajikan. Pada saya, Parti Keadilan ini jangan kita tinggalkan konsep ketuanan Melayu, itu kena ada. Tetapi dalam masa yang sama kita mesti adil kepada Cina-Cina di bandar-bandar, masyarakat Iban di Sarawak yang miskin, India di estate. Apakah kita mampu melihat mereka ini dipinggirkan sedangkan mereka adalah warga negara? Pada saya, Parti Keadilan ini adalah parti reformasi yang meletakkan keadilan kepada semua pihak. Okay? Tidak kiralah apa bangsa, apa agama mereka, asalkan mereka ini dikategorikan sebagai masyarakat yang terpinggir daripada ekonomi, kita harus bela. Sebab itu saya cukup menentang apabila golongan-golongan lebay ni yang mengatakan kita tidak Islam apabila kita membantu orang yang sebukan dengan agama kita. Zaman Rasulullah di Madinah, okey, Nabi Muhammad memberi bantuan kepada Yahudi yang miskin. Tak, dia tak kira. Sebab itu apakah kita kurang Islam apabila kita membantu masyarakat Cina di pinggir bandar yang susah? Apakah kita tidak Islam apabila kita membantu masyarakat India di estate yang susah? Sebabnya pada kita, orang Melayu kita kena bantu, orang India kena bantu, orang Cina kena bantu, asalkan politik perjuangan kita ialah soal ketuanan Melayu, kita tidak tidak kompromi, tidak kompromi soal itu. Sebab itu saya rasa perjuangan keadilan ini kalau adalah perjuangan politik masa depan, itu parti masa depan, bukan soal kita secara totalnya nak meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, bukan. Tetapi dialah yang paling layak setakat ini untuk membawa negara ini. Cuba bagi peluang kepada Datuk Seri Anwar. Bagaimana keadaan negara? Tak pernah bagi peluang. Maknanya dikhianati. Maknanya cakap-cakap atau pandangan orang selama ini kata perjuangan PKR ini terbatas kepada untuk individu. Maknanya memperjuangkan cita-cita Anwar Ibrahim tidak untuk betul, jadi Perdana Menteri semata-mata. Tidak betul. Pada saya, Anwar ialah hanya tokoh. Hanya adalah orang kata sebagai driver. Okey, adalah ketua kita yang kita nak bawa. Okey, mungkin kalau katakanlah Datuk Seri Anwar tidak ada lagi, orang lain boleh mengambil alih dan memimpin negara, asalkan agenda itu ialah agenda reformasi. Deklarasi Permatang Pauh itu harus diterjemahkan secara total. Itu pada saya. Okay, baik, balik kepada saya punya soalan tadi berkenaan dengan darurat. Bagaimana pandangan Datuk Seri berkenaan dengan darurat yang digunakan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini? Adakah ianya betul-betul untuk mengekang COVID, atau seperti yang dikatakan oleh netizen pada hari ini bahawa darurat ini adalah darurat politik? Dari segi pandangan Datuk Seri sendiri, satu ayat ialah darurat politik. Darurat politik. Sebabnya semasa mereka mengambil alih, PKP pertama dibuat, okey. PKP kedua, PKP ketiga dibuat. Soal COVID tidak berubah. Ada naik turun, tidak dibenteras secara total. Okey. Jadi kenapa kita dah ada? Soal kita nak membendung COVID-19 ni, pandemik ni, kita sudah ada akta penyakit berjangkit,
PKP sudah mencukupi. Apabila mereka merasakan bila beberapa orang daripada UMNO memulakan menarik sokongan daripada kerajaan Perikatan Nasional ini, kenapa tiba-tiba mereka mengumumkan surat darurat? Pertama kali mereka berjumpa Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, tak lepas. Tetapi kedua, lepas. Jadi nampak sangat apabila dikatakan parlimen tak boleh bersidang, seimbang tak boleh dibuat. Jadi ini sesuatu yang pada saya adalah lawak jenaka tahunan lah, yang perlu kita tengok balik lah. Tidak ada sebab apa ni Menteri Undang-Undang cakap tak boleh bersidang kerana darurat. Menteri bercakap soal data dan sains. Apa data dan sainsnya? Soalnya waktu itu pasar malam boleh dibuka, sekolah boleh dibuka, tadika boleh buka, mall boleh buka, parlimen hanya untuk 220 orang tak boleh dibuka, sedangkan mereka ada SOP tertentu. Datuk Seri setuju tak kalau bukan kita cakap, kalau ada orang kata darurat ini untuk menyelamatkan kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri? Saya sangat setuju. Okey, menyelamatkan menteri-menteri ini. Dan menteri-menteri kabinet jugalah. Sebab macam contoh daripada PAS, mereka tak pernah berkuasa, tak pernah memegang tampuk kuasa. Daripada awal pilihan raya tahun 1950-an lagi, hanya sekali saja mereka berada dalam kali itu masa Barisan Nasional mula diperkenalkan mengganti perikatan, iaitu PAS bersama dengan UMNO dan parti-parti membentuk mereka. Lepas tu mereka bergaduh. Okey, dan mereka seolah-olah merasakan apabila berlaku sidang parlimen, mereka bimbang, takut diuji keabsahan kerajaan dan Perdana Menteri yang ada. Kenapa takut? Apakah betul Pakatan Harapan nak membuat undi tak percaya? Buat sidang dewan dulu, tunjukkan keabsahan. Sampai sekarang Tan Sri Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional tidak pernah menunjukkan keabsahan mereka secara betul-betul. Jadi takut. Kenapa takut? Parlimen ini dibuat untuk wakil rakyat menyuarakan hasrat dan keperluan rakyat, masalah rakyat. Parlimen ini dibuat untuk kita bersidang membincangkan soal-soal perbelanjaan negara. Sekarang ni duit KUAM digunakan sewenang-wenangnya. Okey, perbelanjaan tanpa merujuk kepada parlimen dibelanjakan. Rakyat tidak bodoh. Rakyat tahu, sebab landscape politik yang ada sekarang ini bukan lagi zaman 80-an, 90-an. Rakyat didedahkan media sosial yang cukup luas. Rakyat boleh petik jari, rakyat tahu apa yang berlaku. Rakyat tidak bodoh. Datuk Seri bercakap soal rakyat dekat luar sana, kalau kita tengok kritikan mereka terhadap kerajaan pada hari ini tidak ada lapik, tidak ada filter, tidak ada betul. sekatan. Macam-macam cacian dan makian ketika ketika Tan Sri berucap, contohnya macam-macam jenis cacian makian secara terbuka, dan termasuk DG Kesihatan Tan Sri Nur Hisham pun kena serang macam-macam pada hari ini. Pandangan Datuk Seri. Kita tengok semasa Kerajaan Barisan Nasional yang sudah mula tidak popular pun, rakyat tidak sebegini rupa membalun dan menghentam kerajaan. Semasa kerajaan Pakatan Harapan, yang kononnya Pakatan Harapan ni pakatan hancing, pakatan yang kerajaan yang tidak menunaikan janji, pun tidak seteruk cacian hari ini. Tapi hari ini kerajaan ini, Perikatan Nasional ini sudah tidak ada limitation. Rakyat daripada segenap lapisan, daripada budak sekolah, daripada penuntut universiti, daripada orang B40, orang M40, orang T20, semua ini mula menjuruskan satu ketidakpuashati kepada rakyat hari ini, cara mereka mentadbir kerajaan. Sebab kenapa? Sebab rakyat mula susah. Kegawatan ekonomi, kemurungan ekonomi berlaku secara begitu meluas. Rakyat dah tak boleh tahan. Rakyat tak boleh
kompromi soal food on the table. Rakyat perlu benda ni, tetapi adanya dasar yang sekali begini, sekali begitu, tidak ada konsisten. Dasarnya berubah daripada 1 minit ke 1 minit. Nah, hari 2-3 hari lepas roadblock ada, kata kena dapat surat pulih. Pergi-pergi tak payah pula ada surat pulih. Jadi rakyat jadi bengong. Rakyat tak tahu apa sebenarnya hala tuju. Jadi cacian makian ini rakyat sudah melahirkan rasa tidak puas hati yang sangat-sangat kepada di Melaka pun hari ini kalau kita lihat sepanjang dinding dekat dekat sungai itu pun orang sudah mula menconteng dinding besar-besar. Oh, sudah berlaku Sudah berlaku. Okay. Kerajaan gagal. Kerajaan untuk gagal. pengetahuan Datuk Seri lah. Okey. Datuk Seri, kita balik kepada di Kelantan contohnya. Senario politik kita, kalau kita lihat UMNO dan apa yang menyokong kerajaan hari ini pun sudah mula memutuskan hubungan secara terbuka dengan Bersatu, iaitu kerajaan yang sebelum ini mereka dukung. Dan kemungkinan besar akan berlaku pertembungan antara UMNO, PH dan Bersatu pada periode akan datang. Bagaimana Datuk Seri melihat pertembungan ini, dan dalam konteks Kelantan misalnya? Dia di Kelantan ni politik dia sangat unik dah. Politik dia daripada dulu, Pakatan Harapan ni tak ada tempat. Parti Keadilan ni waktu dulu tak ada tempat. Okey, hanya yang ada tempat ialah PAS dan UMNO. Parti-parti baru ni peringkat dulu tidak boleh diterima. Okey. Dalam soal konteks ini kita tengok dia senario politik di Kelantan ni ada, kalau dia UMNO ada 30%, PAS pun ada 30%. Dan pengundi atas pagar tu yang ada 40%. Pengundi atas pagar yang akan menentukan. Dalam soal konteks bersatu dengan UMNO di Kelantan ni, bukan saja berlaku di Kelantan. Keputusan perwakilan UMNO baru, Perhimpunan Agung baru ni, ialah menyatakan secara jelas tidak mahu bekerjasama dengan Bersatu di pilihan raya yang akan datang. Sebab UMNO tahu bahawa Bersatu tidak kuat. Kalau katakanlah di luar daripada Kelantan ni, peringkat peratusan mereka mungkin dalam 20%, saya rasa di Kelantan lebih teruk. Sebab keanggotaan di Bersatu di Kelantan tak ada. Kepimpinan yang baik tak ada. Jadi bagaimana orang Kelantan nak mengharapkan kepada Bersatu? Jadi UMNO melihat perkara ini. UMNO melihat perkara ini bahawa tak guna mereka bersama dengan Bersatu tambah-tambah di Kelantan. Nah, jadi jajaran ini kita tak tahu apa sebenarnya jajaran, sebab UMNO sendiri tidak akan boleh menang secara individu kalau tidak ada berlaku jajaran. Sebab kita kena tengok landscape politik sudah mula berubah. Jadi UMNO tak boleh claim mengatakan mereka secara total akan menang. PAS pun tak boleh claim mereka akan secara total akan menang. Jadi perubahan ini, keadaan di federal ini sedikit sebanyak boleh mempengaruhi di Kelantan. Jadi dalam soal saudara tanya antara pertembungan dengan Bersatu dengan UMNO ni, saya jelas sudah tentu akan berlaku pertembungan. Maknanya yang kelebihan dekat situ totally dekat UMNO lah. Antara PAS dengan antara PH. Antara Bersatu dengan PH dan UMNO. UMNO sama ada UMNO atau dengan Barisan Nasional. Saya tak kata UMNO secara total ada kelebihan. Okey. Pakatan Harapan juga, terutama Parti Keadilan, sudah mula diterima oleh masyarakat Kelantan. Kita tak boleh melihat perkara ini pilihan raya 14 sebagai unjuran, tak boleh. Sebab waktu itu infra Pakatan Harapan di Kelantan memang tak bagus. Calon-calon pun diambil secara tangkap muat. Tapi kali ini sebagai pengurusi Keadilan Kelantan, saya akan membawa satu D baru untuk rakyat Kelantan. Saya akan membawa satu
fenomena ataupun wave baru kepada rakyat Kelantan dengan keadaan PAS yang saya rasa mula ditolak oleh masyarakat muda khususnya. Walak kepada PAS ni dah tak begitu dah kurang lah konsep dah bola sangat kurang. Okey, dan UMNO juga adalah parti yang lama yang mungkin ada kekurangan dia, maka kenapa tidak rakyat memilih sekali Pakatan Harapan untuk Parti Keadilan untuk kita menjadi kerajaan. Tengok apa yang kita buat. Sebab tu saya melihat pembangunan ekonomi selaras dengan pembangunan insan itu harus diperkenalkan di negeri Kelantan. Rakyat-rakyat di luar daripada Kelantan ini yang berada yang menjadi pengundi di Kelantan tetapi berada di luar, mereka nak lihat sesuatu pembangunan rohani dan fizikal itu diseimbangkan. Barulah mereka boleh memberi sokongan kepada kita. Maka deal ini harus kita, dan kita harus membawa pemikiran baru. Dan saya yakin generasi baru mula berfikir bahawa sesuatu yang lama itu mungkin harus ditukar. Datuk Seri cakap Datuk Seri akan membawa satu perubahan, satu movement, satu wave dekat Kelantan untuk membawa satu wadah politik yang fresh kepada anak muda dekat sana. Dan sebagai pemimpin parti di negeri, Datuk Seri sendiri adakah akan bertanding pada PRU? Itu saya serah kepada Presiden. Sesiapa saja pun yang masuk politik ni memanglah cita-cita nak bertanding sebagai wakil rakyat. Tetapi itu tak penting. Yang penting kepada saya sekarang ini ialah saya nak bawa sesuatu yang baru kepada rakyat Kelantan. Saya dah berpolitik ni hampir lebih daripada 38 tahun. Saya mula bertanding pilihan raya ni tahun 1995 lagi. Waktu muda lagi, umur 30. Saya tidak meletakkan itu sebagai satu agenda utama. Agenda saya ialah nak membawa parti. Yang saya nak bawa ialah saya nak mengibarkan panji-panji Pakatan Harapan, terutamanya keadilan di Kelantan. Soal calon itu saya serahkan kepada Presiden untuk memilih. Pada saya, peringkat kepimpinan parti, terutamanya Presiden, mereka mampu memilih untuk membawa siapa saja dalam parti untuk menjadi calon. Bercakap mengenai Kelantan sendiri, Datuk Seri pun pemimpin dekat sana. Saban sudah beberapa tempoh kerajaan PAS mentadbir Kelantan, tetapi isu-isu rakyat, isu air contohnya, pembangunan, kemiskinan, sampah masih tidak selesai sehingga hari ini. Saya tengok PAS sudah mula berubah. Kalau nak dikatakan rakyat Kelantan ini bila mereka melihat PAS, maka di situlah mereka melihat syurga. Okey. PAS membawa doktrin bahawa mereka adalah parti yang satu-satunya yang memperjuangkan Islam. Tanpa menyokong PAS, mereka adalah tidak Islamik. Pada saya, keadaan ini sudah berubah. Kerana walak, sebagai saya kata tadi, rakyat sudah melihat. Dulu, sewaktu mereka tidak berada dalam kerajaan, mereka sangat menonjol dalam memperjuangkan soal RUU 315, soal adib, soal pelbagai perkara yang dikatakan bahawa kerajaan federal ini adalah kerajaan kafir, kerajaan yang tidak Islamik. Tapi apa jadi sekarang? Mana perjuangan itu? Bila judi pun naik berapa kali ganda, drawnya setiap minggu, apa PAS cakap? Apa masalah air? Dicakapkan bahawa kita ini perlu beristiqamah, tidak fikir soal apa, tak apalah kalau tak ada air pun
kita boleh mandi air telaga. Ini pemikiran-pemikiran saya. Kalau inilah rakyat Kelantan masih ada pemikiran walak sebegini, walaupun apa pemimpin kita cakap, saya rasa sesuatu yang tidak baik. Mungkin sekarang ini generasi baru sudah mula sedar. Sebab tu apabila kita turun ke bawah ni, kita dah nampak protes kepada kerajaan PAS ini kerana mereka lebih pada 30 tahun memerintah. Saya tidak nafikan pembangunan di Kelantan, tetapi pembangunan ini tidak memberi manfaat kepada rakyat. Yang rakyat mahu ialah jalan yang baik. Rakyat mahu ialah infra yang baik. Rakyat yang mahu ialah peluang-peluang pekerjaan. Rakyat mahu ialah rangsangan ekonomi. Rakyat mahu ialah air yang bersih, kehidupan yang selesa. Kalau ini kerajaan PAS tak boleh buat, maka saya rasa kerajaan PAS juga boleh dikategorikan sebagai kerajaan yang gagal. Okey. Kita balik kepada federal pula, isu federal, Datuk Seri. Kalau kita lihat sebelum ini, lompat parti di kalangan ahli parlimen atau wakil-wakil rakyat memberi kesan kepada kerajaan dan persepsi public perception terhadap kerajaan sendiri. Dan lompat parti itu boleh menjatuhkan, meruntuhkan kerajaan. Datuk Seri sebagai orang lama dalam politik, setuju tak sekiranya ada satu undang-undang yang dibuat supaya menghalang lompat parti? Sangat setuju. Sebab itu saya sangat setuju dengan cadangan Datuk Seri Nazri Aziz di sidang parlimen, saya tak ingat bila, yang mengatakan kalau sesiapa lompat parti, maka parti itu tak terkesan dari segi kedudukan dalam kerajaan atau bilangan dalam parlimen. Kerana yang lompat itu individu, maka akta lompat parti ini harus diperkenalkan. Sebab hari ini contoh, kita menang, tiba-tiba ada pengkhianatan yang berlaku. UMNO pun sama, ada pengkhianatan, keluar lompat parti. PKR keluar lompat parti. Bersatu pun saya anggap lompat parti juga, daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional. Hanya dia tolak Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin kekal sebagai presiden, maka dia anggap mereka itu parti bersatu. Tetapi UMNO ini masuk dalam bersatu, PKR masuk bersatu. Maka di atas kehendak dan nafsu individu, mereka lompat untuk menyelamatkan diri. Sebab itu Setiausaha Agung saya kata, Datuk Seri Saifuddin Nasution kata, keadaan lompat parti ada dua fenomena, iaitu carrot and stick. Okey, kalau carrot diumpan, maka masuk dalam dengan kami, menyokong kami, dapat sesuatu yang heboh-heboh, scheme of thing. Kalau mereka tak ikut kita, di charge dalam mahkamah soal lembaga hasil, SPRM, polis dan sebagainya. Ini dikata carrot and stick. Jadi kedudukan ahli parlimen itu sudah menjadi tidak integriti lagi. Rakyat memilih mereka atas dasar parti. Ya betul, ada setengah-setengahnya berdasarkan pada individu yang wibawa. Contohnya calon-calon bebas. Tetapi berapa persen saja yang calon bebas ni bertanding atas bebas akan menang? Mestinya ialah mereka itu bertanding atas parti. Maka sokongan itu di atas parti. Dan manifesto itu diberi kepada rakyat bukan secara individu. Manifesto itu daripada parti. Maka partilah berhak sebenarnya membentuk kerajaan. Tetapi kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu, maka mereka lompat. Jadi perkara ini, contoh hari ini kita diperintah oleh Perikatan Nasional, ialah kerana ahli-ahli parlimen yang lompat. Katakanlah besok ada pula lompat, bagaimana? Jadi kestabilan politik ini tidak akan berlaku. Jadi balik pada soalan yang pertama tadi, yang saudara tanya tadi, untuk masa depan negara ini, apa akan jadi pada negara ini, yang banyak bergantung kepada
kestabilan politik hari ini, kerana kestabilan politik lah yang akan menentukan dasar itu boleh dilaksanakan. Kerana tidak ada kestabilan politik lah hari ini, maka dasar-dasar yang ada sekarang ini berceramuk. Sekali sekolah buka, sekali sekolah tutup, sekali PKP, sekali tak PKP. Maka dasar yang tidak konsisten. Bercakap berkenaan dengan kestabilan politik dan ia memberi kesan kepada negara. Pelabur daripada luar tengok kita punya kestabilan politik, macam mana kan Datuk Seri. Okey, dan itu adalah yang menjadi faktor kepada kestabilan itu juga adalah daripada wakil-wakil rakyat yang melompat dan sebagainya. Daripada pandangan Datuk Seri sendiri, orang yang berpengalaman bertanding dan jadi wakil rakyat dan sebagainya. Tak pernah jadi wakil rakyat. Wakil rakyat di dalam parti lah, maksud saya, di negeri contohnya kan. Apakah kualiti yang perlu ada dalam sebagai seorang wakil rakyat, atau senang kita cakap ahli parlimen lah? Saya tengok begini ya, dalam soal kita nak memilih calon dan kalau menang jadi wakil rakyat, saya tidak melihat kepada mereka ini sama ada mereka ini ada duit yang banyak, sama ada mereka ini kelulusan yang tinggi. Saya tak melihat itu. Saya melihat mereka ini sama ada mereka ini boleh berkhidmat kepada rakyat. Dan berkhidmat ini nawaitu dalam diri kena ada. Bukan soal mewar-warkan bahawa aku akan jadi pembela masyarakat, sedangkan perbuatan mereka di sebaliknya. Banyak soal kepentingan diri, nak mengauk kekayaan, nak mencari wang dan pangkat. Pada saya, sebab itu kalau zaman-zaman dulu tidak ada pun orang kaya jadi wakil rakyat. Kalau zaman-zaman dulu yang di kampung-kampung ni, kebanyakan cikgu-cikgu yang menjadi wakil rakyat. Kenapa? Kerana cikgu-cikgu ni banyak yang berijazah waktu itu, dan mereka ni bergolumang dengan masyarakat setempat. Mereka membantu dari segi pendidikan, mereka membantu dari segi soal sosial, membuat sedikit sedekah, menyantuni. Mereka bersama dengan rakyat. Pada saya, wakil rakyat mesti bersama dengan rakyat dalam apa jua keadaan. Saya masih ingat satu statement dibuat oleh seorang pemimpin. Saya tak nak sebut pemimpin nama ni. Dia anggap wakil rakyat ni macam tong sampah. Semua boleh masuk dalam tu. Jadi kalau kita tak boleh menjadi seperti tong sampah yang boleh dimasukkan semua masalah rakyat ni, kita tidak mampu menjadi wakil rakyat. Dalam tu Datuk Seri. Okey Datuk Seri, mungkin ini soalan terakhir kita pada malam ini. Ialah malam ni pun malam raya. Kita orang pun dalam mood dah masuk dalam mood raya sekarang ni kan. Okey, kita tak nak panjangkan kita punya sesi, memandangkan orang pun tengah fokus kepada raya dan PKP dan darurat dan jam dekat jalan apa semua. Okey, kita akhiri sesi kita pada kali ini dengan soalan terakhir kita kepada Datuk Seri sebagai pengerusi. Sebelum ini Datuk Seri menjaga Tekun, bertugas sebagai pengerusi Tekun, dan selepas itu selepas langkah Sheraton, bila kerajaan PN mengambil alih, Datuk Seri sekarang dengan hijrah sebagai pengerusi hijrah, pengarah eksekutif hijrah, iaitu JLC bawah Kerajaan Negeri Selangor. Okey, sepanjang COVID ini, sepanjang kita berhadapan dengan pandemik COVID ini, apakah yang setakat ini hijrah lakukan kepada orang rakyat Selangor, masyarakat? Okey, Yayasan Hijrah ni ialah satu institusi di bawah kerajaan negeri yang bertindak sebagai badan untuk membiayai skim pinjaman secara mikrokredit. Okey, kita punya minimum ialah 1,000 kepada 50,000. Hijrah ini ditubuhkan pada 2015 ialah semata-mata untuk memberi pinjaman secara mudah dengan kadar faedah yang rendah kepada rakyat masyarakat B40 terutamanya, untuk mereka menambah ataupun menjadi memberi peluang perniagaan kepada mereka untuk menambah pendapatan. Okay.
dalam pandemik COVID-19 ni memang terkesan. Walaupun di negeri Selangor ni kita anggap sebagai sebuah negeri yang kaya, apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor memberi kepercayaan kepada saya untuk mengemudikan hijrah ini, maka saya turun ke bawah. Saya turun ke bawah dan melihat masalah-masalah masyarakat, dan kami perkenalkan satu skim nadi, iaitu skim pinjaman 5,000 ke bawah untuk memberi modal asas kepada rakyat yang tak ada pendapatan, boleh memulakan perniagaan secara kecil-kecilan, kebanyakannya dalam sektor penjaja. Mereka ini kita beri peluang dengan alatnya, dengan duit modalnya untuk mereka memulakan perniagaan secara kecil-kecilan. Dan alhamdulillah, apabila wave keempat ni berlaku, masa wave ketiga kita dah mula bagi program nadi ni, dan wave keempat ni usahawan kami ni tidak sangat terkesan. Mereka dah mula mendapat pendapatan. Jadi ini saya banyak memberitahu kepada usahawan-usahawan supaya gunakanlah pinjaman di hijrah ni untuk mereka memulakan perniagaan dan akhirnya mereka berjaya. Sebab prinsip saya ialah saya nak bawa dalam negeri Selangor ini, walaupun saya orang Kelantan tetapi diberi amanah untuk jaga usahawan di negeri Selangor ini, saya nak bawa satu pendekatan, iaitu kompas keusahawanan. Saya perkenalkan term ini, kompas keusahawanan, supaya masyarakat kita ini tidak lari daripada hala tuju untuk menjadi negeri Selangor itu ialah negeri keusahawanan yang tidak lagi bergantung kepada heavy industry, tetapi komponen kepada keluaran dalam negeri kasar ini ialah kebanyakan melebihi 50% yang kita nak bawa ialah IKS ini. Di sinilah kita akan bawa job kereta, bukan lagi job seeker. Jadi kita memberi peluang-peluang pekerjaan kepada mereka ni. Alhamdulillah, kami di Yayasan Hijrah ini akan melipat gandakan usaha, dan saya akan turun lagi dan saya memberitahu kepada pegawai-pegawai hijrah di seluruh negeri yang kita ada 20 cawangan di seluruh negeri untuk lebih agresif meruar-ruarkan kepada masyarakat bahawa hijrah ini, kerajaan negeri Selangor ini ada satu skim yang boleh membantu kepada mereka untuk mendapat pinjaman yang lebih mudah, yang tidak ada banyak birokrasi. Baik, mungkin ini berita gembira kepada rakyat Selangor yang terkesan dengan pandemik COVID pada hari ini. Mungkin boleh rujuk kepada laman web Yayasan Hijrah untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan skim-skim yang dan program-program yang ada dalam Yayasan Hijrah. InsyaAllah. Ya, Datuk, mungkin Datuk ada sepatah kata terakhir untuk sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini. Saya hanya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Ma'izzah Batin kepada seluruh anggota keadilan dan rakyat negeri Kelantan. Marilah kita sama istiqamah, marilah sama-sama kita beritizam untuk kita merubah kerajaan ini daripada kemungkaran yang ada kepada sesuatu yang baik. Kita doakan supaya negara ini maju dengan sesuatu sistem politik yang lebih telus dan meletakkan agenda reformasi sebagai agenda secara total dan mutlak. Baik, itu yang terakhir daripada Datuk Seri pada malam ini. Okey, kita akhiri sesi kita sudut pandang pada malam ini dengan saya bagi pihak kru mewakili Malaysia Post ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton di luar sana. Maaf zahir batin, dan teruskan bersama kami dalam Malaysia Post. Layari laman web kita malaysiapost.com.my dan follow kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan laman sosial yang lain. Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.